Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salman Dania bin Ahmad Zainuddin. Nombor matrik 049820 dan tajuk saya adalah Ibnu Al-Haddad. Jadi kita pergi kepada slide. Ini slide intro lah. Huwa Abdullah, nama dia adalah Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad. Jadi wulida fi As-Subair min dawahi Al-Madinah Tarim fi Hadur Al-Maut. Wa dhalika lailatul Isnin Al-Khamis min syahri Safar sanah 1044 Hijrah. Jadinya Al-Haddad ni, dia ni dilahirkan di Syubair. Di Syubair ni adalah salah satu ujung kota Tahrim. Ujung kota Tahrim dekat Hadramaut. Jadi dia ni lahir pada 5 Safar 1044 Hijrah. Wa walidatuhu Salmi bintil Umar ibni Ahmad al-Munfar. Walamma balagha min al-umur nahwi 4 sanah usiba bimarid al-jadri fa ada dhalika ila faqdanihi. Jadinya mak dia nama Salmi bin Umar. Apabila Al-Haddad Ibnu Haddad ni sampai umur dekat-dekat umur 4 tahun, dia ni terkena satu penyakit cacar katanya, penyakit cacar, sehingga menyebabkan kedua mata beliau ni buta. Maknanya kata Ibnu Haddad ni buta lah. Nasya'a bitarim wa hafiza biha al-Quranul Karim wa irsyadi wa ghairihi minal al-mutun wa kana syakufan bi mukhtalif al-ulum munzu sakhrah jamilu ila al-adabi wa syi'r. Jadi Ibnu Haddad ni dibesarkan dalam keadaan dengan pengajaran dan penhafalan Al-Quran. Maknanya kata dari kecil dia ni menghafal Al-Quran, panduan-panduan, maknanya buku-buku, kitab-kitab lah. Dan dia sangat meminati berbagai ilmu. Maknanya kata apabila usia dia muda lagi, tapi Ibnu Haddad ni dia sangat meminati ilmu dan cenderung kepada sastera dan puisi. Jadi slide yang seterusnya. Wa fi am 1072 Hijrah tuwfiya walidihi Alwi wa dhalika lailatul Isnin al-awwal min syahr Rajab. Summa ba'da wafatihi binahwi al-5 ayyam maradat al-walidatu wa dama 'alayha al-marad qariban min 20 yawman ila an tuwfita dhaha yawm al-arba'a الرابع 20 من شهر رجب وقد توفي في هذه السنة أيضا أحد مشايخه وهو عمر بن عبد الرحمن العطش. سلك طريق التصوف على طريقة آبائه وأجداده من سادة على البعلوي. Jadinya pada tahun 1072 Hijrah, ayah Ibnu Alwi ni, Ibnu Haddad ni meninggal pada malam Isnin. Pada malam Isnin pertama bulan Rejab. Kemudian selepas sekitar 5 hari setelah kematian ayah dia itu, ibu dia jatuh sakit dan penyakit itu berlangsung selama 20 hari. Maknanya kata pada tahun tu tahun yang duka cita lah. Sehingga mak dia meninggal pada hari Rabu ke-24 Rejab. Dan pada masa itu juga salah seorang syekhnya Umar, iaitu Umar bin Abdul Rahman Al-Atash, juga meninggal dunia pada tahun itu. Maknanya kata tahun tu adalah tahun yang duka cita lah. Jadi dia ni jalan tasawuf dia macam mana? Dia mengambil jalan sufi, jalan tasawuf dia dengan cara nenek moyang dan datuknya dari keluarga Al-Ba'lawi. Okay. Jadi poin yang seterusnya, summa lam kana sana 1083 Hijrah bani baitahu allazi bilhawi syarqi Madinah Tarim wa astawtanahu sana 1099 Hijrah taba'uda min at-tahad hakam Tarim. Jadi sini dia kata kemudian ketika itu pada tahun 1083 Hijrah, Ibnu Haddad ni mendirikan rumahnya di Al-Hawi, iaitu sebuah kota sebelah timur kota Tarim. Dan dia duduk di Al-Hawi tu pada tahun 1099 Hijrah. Maknanya dia bina 1083 Hijrah dan dia tinggal di sana 1099 Hijrah. Dia kenapa dia pindah situ? Sebabnya dia ingin menjauhkan diri dari penganiayaan terhadap penguasaan Tarim. Maknanya penguasa Tarim masa tu zalim lah. Dan dia membangun masjidnya sendiri. Dan dekat rumah baru dia tu, dia buat masjid sendiri, iaitu Masjid Al-Fat, yang mana terletak di sebelah rumahnya, yang disebut
sebelumnya Al-Hawi ditetapkan untuk menjadi tanah air, kerana dia nak Al-Hawi tu jadi tanah air dia pula, yang mendiri dan mandiri dalamnya. Anak-anak dia, maknanya kata dia nak di situ, di Al-Hawi tu, anak-anak dia, pengikut-pengikut dia duduk situ bebas lah. Kerana apa? Sebab nak lari daripada penguasa taring. Sebab bila duduk jauh tu, penguasa taring ni tak boleh masuk capur dah lah. Sebab dia tak jadi rakyat dia dah. Jadi slide yang seterusnya, wayal qalibu asy-syekh Syekhul Islam qatbu ad-da'wah wal irsyad wa lahu mu'allafat katsira jama'atu an-nasaihi wal mau'izu wal hukmu wa intisharan kabira wa bi khassati kitab ad-da'wah at-tamah wan nasihatu ad-diniyah. Jadinya di sini dia mengatakan Ibnu Haddad ni dia disebut sebagai Syekhul Islam dan tiang bimbingan, maknanya kata tempat rujukan lah. Dia memiliki banyak buku, banyak buku yang mengumpulkan nasihat-nasihat, khutbah dan penilaian, dan mereka sebar luas lah buku tu. Terutamanya dua buku, iaitu buku Ad-Da'watut Tammah, dakwah yang sempurna, dan An-Nasaihu Ad-Diniyah, dan nasihat keagamaan, yang merupakan salah satu mata pelajaran, iaitu salah satu buku yang dibaca di Dewan Keluarga Al-Ba'lawi. Jadi dari kata-kata Imam Ghazali, daripada menurut kata-kata Imam Al-Ghazali, Ibnu Haddad ni dianggap sebagai salah satu innovator. Innovator ni makna kata guru ataupun penginovasi Islam di puncak penghijrahan abad ke-11. Jadi yang seterusnya, kulla an yaqidu majlis aw ni, jarang baginya dalam Ibnu Haddad ni, dia punya cara dia dalam setiap majlis yang diadakan ataupun khutbah ataupun setiap tazkirah lah yang ada di Hadramaut, dia tidak akan tinggalkan majlis itu tanpa kata-kata tentang mati syahid. Jadi slide yang seterusnya, asatizatihi. Jadi guru Ibnu Haddad lah. Anna adada al-mudarrisin al-Habib Abdullah yatajawazu 140 madrasah. Jadi kata di sini, guru-guru Ibnu Haddad ni ramai, ada dalam 140 orang lah. Faqat, dan dia ni ambil bekal lah daripada guru-guru dia. Antaranya, kita sebut antara nak senara 140 orang dah sedang nak baca. Jadi kita sebutlah Muhammad bin Alawi As-Saqaf, Syekh Ibnu Abdul Rahman Ibn Syekh Aidid, Aqil Ibnu Abdul Rahman As-Saqaf, Abdul Rahman bin Syekh Aidid, Umar bin Abdul Rahman Al-Atash, Umar bin Ahmad Al-Hadi bin Syahab Ad-Din. Jadi slide yang seterusnya, talamizihi, pelajarnya lah, anak murid dia. Litakuna at-talamis ar-ra'isiyin al-imam al-Haddad min afradi ailatihi wa khassah atfaliha. Jadi disebut di sini anak-anak murid Ibnu Al-Haddad ni majoritinya daripada anak beranak dia sendiri, dan juga khasnya untuk anak-anak dia lah, anak-anak Imam Al-Haddad. Jadi adalah segelintirnya orang lain, antaranya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Zain bin Samit, Habib Umar bin Zain bin Samit, adik-beradik tu, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar, Habib Abdul Rahman Ibnu An-Daulah bil Faqih, Habib Muhammad bin Umar bin Tah As-Saqaf. Jadi slide yang seterusnya, asnaf as-sufiyah inda Ibnu Haddad. Jadi adalah sedikit pembahagian lah. Antaranya yang saya jumpa, dia bahagi kepada mafhum at-tasawwuf al-muta'alliqah bil hablum minallah wa bihablum minan nas. Makna kata di sini Ibnu Haddad ni dia membahagikan cara-cara ataupun apa itu yang dimaksudkan menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya. Kita ni apa yang dimaksudkan dengan hablum minallah. Hablum minallah yang pertamanya takwa kepada Allah Ta'ala, yakni bertakwalah, ikut semua yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang.
Thaniya aqada bihazmi ala habluddin. Kata berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, ikut segala syariat Allah Taala. Muta'atullah Subhanahu Wa Taala, yakni reda akan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, segala qada dan qada Allah Taala yang telah ditentukan kepada kita. Al-habbu bisababillah Subhanahu Wa Taala, cinta akan sesuatu itu kerana Allah Ta'ala. Mula kita cinta kepada seorang itu, cinta ia kerana Allah Ta'ala, kerana dia banyak buat baik ke, maka kita suka kepada dia tak? Dan benci seorang itu, benci kerana maksiat yang dia lakukan, yang ni benci kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, al-ikhlas, yang ni ikhlas lah pada setiap benda, ketulusan hati. Yang keenam adalah zuhud. Zuhud ni bukan makna kata kita ni tak cari dunia langsung. Zuhud ni makna kita apabila kehilangan sesuatu, contoh bila accident kita taklah rasa macam stres, rabak sangat. Jadi zuhud ni makna kata kita ni tak rasa sangat akan kehilangan barang dunia ni. Kata bila kita zuhud ni, kita boleh fokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pergi slide yang seterusnya. Wa amma mafhum at-tasawwuf al-muta'alliq bil habl min Allah. Apa pula yang dimaksudkan dengan menjaga hubungan dengan manusia? Jadi yang pertamanya at-tazamu at-taqwa al-abawai lil walidai, yakni berbakti kepada ibu bapa. Yang kedua as-sadaqah al-usrah, maknanya jaga silaturahim antara keluarga. Ni janganlah balah apa semua tak. Jadi yang ketiga fi'lul khair al-asdiqa was-sahabah wa aqrab. Jadinya kata buat baik kepada sahabat, tak, pada sahabat, pada kawan, pada teman-teman. Yang keempat al-amaru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, makna kata kita menjalankan amal ma'ruf, nahi munkar. Jadi kita teruskan kepada slide yang terakhir, ra'yu Ibn al-Haddad fi as-Sufiyah. Jadi pandangan Ibn Haddad ni tentang tasawuf lah. Yaqulu Ibn Haddad at-tariq yajibu an ta'amilu bijiddi fi tahqiq at-taqwa al-quddas alladhi sayusa'idu aidan fi khalq an-nizam al-mujtama' al-misali wal 'adalah. Jadi kata Ibn Haddad, tasawuf ni perlu bekerja keras. Untuk apa? Untuk kita ni mencapai ketakwaan. Misalnya yang juga akan membantu apabila kita ni bertakwa, makanya akan membantulah kita ni mempunyai akhlak yang baik. Apa kata kita mendalami tasawuf ni, maka kita akan dapat mewujudkan satu akhlak yang baik. Yang apabila akhlak itu baik, maka akan berlakulah keharmonian, akan berlakulah keadilan, tak ada tindah menindah dalam masyarakat. Jadi takrif tasawuf inda Ibn Haddad. Jadi takrif tasawuf inda Ibn Haddad, tasawuf huwa al-juz'i fil Islam. Dia kata tasawuf adalah bahagian daripada Islam. Wa huwa tajsidu al-ihsan, iaitu tasawuf ni duduk di pada bahagian ihsan. Wa hidatu fi salasati itradil Islam, iaitu salah satulah daripada tiga kerangka Islam. Yang pertamanya adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Wal ihsan yughti as-suluk kulluhu lil muslim. Ihsan ini merangkumi keseluruhan tingkah laku, perangai, perbuatan orang Islam. Sawa'un fi'lu al-waladati wal-ruhiyyah fil ibadah wa muamalah, lianna al-ihsan huwa ruh iman wal Islam. Katanya ihsan ni penting lah. Sebab apa? Ia merangkumi keseluruh tingkah laku kita. Seorang Muslim sama ada perbuatan itu secara zahir ataupun secara batin. Maksudnya dia tidaklah apabila dia ni orang yang mendalami tasawuf, dia tidaklah rasa nak menipu ke apa. Dia rasa semua Allah ni tengok dia. Segala perbuatan dia tu dia rasa ada ganjarannya. Kalau dia ni orang yang mendalami. Kalau kita Islam tu Islam, tapi apabila buat dosa, buat maksiat, dah ingatlah Allah tengok. Jadi itulah takrif tasawuf inda Ibn Haddad. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.